Kita nak mulakan sekarang ke? Boleh. Lagi seorang? Untuk mula kita akan tanya soalan yang lagi dalam review pertama baju. Cuma nanti baru kita mungkin ada soalan tambah sikit. Boleh tak? Oh ya. Soalan bonus. Tapi macam tak adalah macam pelik sangat pun. Just macam random soalan lah. Okey. Dah ada yang rekod? Dah rekod. Dah. Dah. Okay. Untuk yang soalan first, apakah masalah yang selalu cikgu hadapi sebagai kaunselor dalam penanganan pelajar masalah? Macam kita tahu, macam dekat KPSP tu banyak juga kan masalah-masalah. So, bagaimana cara cikgu untuk tangani benda ni? Okey. Masalah yang sering dihadapi oleh kaunselor dalam menangani pelajar yang bermasalah. Okey. Kalau ikutkan dari segi kronologi, maksudnya kata alih, bagaimana pelajar yang bermasalah ni dirujukkan kepada kaunselor apabila ada kes-kes, ada kes. Kronologi ni bermula daripada unit disiplin. Daripada jawatan kuasa disiplin, kita dapat rujukkan untuk pelajar ini diadakan sesi kaunseling. Dan apa yang kami lakukan di bawah unit psikologi dan kerjaya, bawah unit psikologi dan kerjaya, kami akan ikut SOP yang diberikan oleh pejabat pelajaran daerah dan juga Jabatan Pendidikan Pelajaran, iaitu di bawah dipanggil 137. 137 ni yang mana pada hari pertama pelajar tersebut melakukan ataupun tangkapan dibuatlah kat atas kes pelajar ni hari ketiga dan juga hari ketujuh. Maksudnya hari pertama bagi kes disiplin itu, kita juga akan ambil tindakan sebagai contohnya dah 3 hari ataupun hari pertama itu dia anggap hari pertama pelajar itu dirujuk pada kita. Tak kira lah kes tu bila berlaku, contohnya hari pertama pelajar tu datang, itu adalah sesi yang pertama. Dan sesi yang ke hari setelah 3 hari kita akan panggil lagi pelajar yang bermasalah ini dan juga pada hari yang ketujuh. So dia punya SOP dia 137. Itu ikut kepada di bawah itu. Okey. Itu dia punya urutan ataupun carta adil yang sepatutnya pelajar yang bermasalah ini akan diikuti ketika berhadapan dengan sesi kaunseling lah. Apa masalah yang kami hadapi bila kita panggil pelajar berkenaan, kita tak dapat kerjasama daripada pelajar itu. So masalah di sini adalah kerjasama daripada klien tersebut. Ada lepas daripada kes tersebut dia tak datang. Kalau dia pelajar asrama, dia still ada di asrama, tak ada masalah. Kalau dia pelajar luar, yang kita hadapi adalah pelajar tidak memberi kerjasama dari segi hadir ke sesi kaunseling. Dan ada juga kes yang bila kita panggil pelajar tadi, biasa di ni saya menggalakkan untuk pensyarah menghantar pelajar-pelajar ini direct kepada kaunselor. Alasannya supaya pelajar tidak melemput ke tempat lain lah. Tak sampai bilik kaunseling ni tak jumpa bilik kaunseling. Okey, yang pertama. Perkataan ni bukan faktor yang masalah yang apa yang biasanya menyebabkan pelajar tu bermasalah. Faktor timbulnya masalah yang sering pelajar hadapi. Okey. Faktor timbulnya masalah ini
sepanjang saya berhadapan dengan pelajar-pelajar lah. Okay, yang pertama sekali adalah berkenaan dengan, lagi sekali saya cakap sikap lah sebenarnya. Sikap pelajar yang pertama, dia tak hadir. Okay, sikap pelajar juga faktor timbulnya masalah ni, dia tak siapkan tugasan, menangguhkan kerja. Ini yang dirujuk lah, menangguhkan kerja. Dan juga pelajar tak dapat kerjasama daripada rakan. Dan juga kadang-kadang pengaruh rakan sendiri, pelajar tidak ada jati diri. Itu yang pertama lah, faktor pertama adalah sikap pelajar. Faktor yang kedua timbulnya masalah pelajar adalah disebabkan oleh keuangan, faktor keuangan. Yang mana pelajar ni ada dua kategori masalah keuangan yang mereka hadapi. Yang pertama, pelajar bekerja bukan disebabkan oleh keperluan tapi kehendak. Memang pelajar ni dia nak ada duit dia sendiri, maka faktor keuangan bagi dia menyebabkan masalah lah, timbul sebab daripada situ pelajar tak ada ke college. Okay? Sebab bekerja lewat malam, so tidur lewat, tak datang ke college, kehadiran. Yang kedua, dia bekerja sebab memang tuntutan daripada family dia sendiri. Tuntutan daripada family dia sendiri maksudnya family dia memang tak berupaya untuk melaksanakan pekerjaan disebabkan oleh PKPP ni. Okay, dalam keadaan kita punya masalah globalisasi sekarang, masalah COVID ni menyebabkan pelajar ini terpaksa bekerja sebabkan oleh faktor berhenti, parent tak boleh nak teruskan bekerja, so anak ini mengambil langkah untuk dia bekerja. So itu faktor yang kedua. Faktor ketiga berkenaan dengan pelajar yang homesick. Ini asrama, masalah di asrama, homesick. Homesick menyebabkan pelajar tidak mahu tinggal di asrama. Alasannya tak selesa. So terutama juga masalah yang macam ni. Dan kebiasaan masalah homesick berlaku kepada pelajar yang baru sahaja mendaftarkan diri. Duduk seminggu tak tahan, duduk 2 minggu tak tahan, alasan nak keluar daripada kolej. Okay, bila kita jalankan sesi kaunseling, pelajar tak pernah duduk di asrama. Yang kedua, tak selesa sebab kemudahan di asrama tak sama dengan dekat rumah. Dekat rumah dahaga, boleh buka peti sejuk, lapar, boleh makan apa yang ada. Okey, yang keempat adalah tidak berminat untuk belajar di kolej. Tak berminat ni pun sebenarnya banyak faktor. Tapi saya letakkan sebagai faktor tidak berminat timbulnya masalah pelajar. Alasannya masa belajar di kolej terlalu lama dan juga tak bebas nak lakukan apa-apa perkara. Itu alasan mereka lah. Sebenarnya kalau kita lihat lagi, pelajar sebenarnya tak berminat ni disebabkan oleh pertama belajar di kolej bukanlah atas kehendak mereka sendiri, tapi atas dorongan daripada ibu bapa yang seolah-olah macam memaksa nak untuk belajar tersebut. Meletakkan cita-cita ibu bapa sebagai cita-cita anak. Jadi anak menjadi mangsa kepada keadaan. Mungkin cita-cita dulu nak jadi accountant, tak boleh, lepas tu minta anak untuk belajar. Bagi anak yang boleh menerima, mereka akan rasa it's okay, teruskan. Okay? Tapi bagi anak yang tak mampu, mereka akan menarik minat lah. Cakap tak berminat kan. Okey, yang faktor yang paling betul lah, faktornya adalah pelajar lemah dalam pelajaran. Pelajar lemah dalam pelajaran ni menjadi satu faktor kepada pensyarah-pensyarah ketika mereka mengajar. Sebab ada pelajar yang dia mahu belajar tetapi lambat untuk pick up lah, kita kata lambat untuk memahami. So faktor pelajar lemah dalam pelajaran menjadi salah satu kunci kepada masalah yang timbul. Okay, itulah setakat ini. Selain daripada masalah, kalau saya kata keuangan tadi tu faktor keluarga sebenarnya, faktor keluarga. Faktor akademik ni kepada pelajar lemah dalam pelajaran lah, kita kata. Itu untuk setakat ni.
Puan, Ya. biasanya setiap bulan tu berapa macam purata pelajar jumpa kaunselor? Purata pelajar jumpa kaunselor dalam masa sebulan. Kita Okey. Kalau letak peratusan kehadiran ni, kalau nak kata random lah, pelajar tu rela ke, dirujuk ke, ataupun pelajar memang apa nak kata, biasa rela untuk dapat maklumat. Kalau kata dirujuk ni, sebenarnya pelajar dirujuk lebih ramai berbanding dengan pelajar yang rela untuk datang. Okey, saya letakkan 100% saya nak letak 60% tu saya letakkan untuk 3 kaunselor lah. 60% tu untuk 3 kaunselor. Sebabnya pelajar ni sebabkan dekat bilik kaunseling ni saya letakkan cara macam mana, sebab kaunseling ni bukanlah hanya untuk sesi kaunseling. Kita juga bagi informasi kepada pelajar. So informasi ni dan juga kita bagi sebagai apa saya kata tu, khidmat masyarakat. Saya buat di bilik kaunseling, kami buat bagaimana nak menarik perhatian pelajar untuk datang. So, bila pelajar datang, kadang-kadang secara tak sengaja ada bimbingan. Contohnya kami sediakan perkhidmatan internet, pelajar gunakan perkhidmatan tersebut. So dalam masa yang sama, bila pelajar-pelajar yang guna ni, mereka tidak ada kemahiran dari segi membuat tugasan. So di situ kami buat bimbingan kepada pelajar-pelajar yang tidak ada kemahiran untuk menyiapkan tugasan. Dan bagi pelajar-pelajar yang dah diploma pun, kita bagi juga guide untuk dia orang buat projek tahun akhir. Okey, bagi pelajar diploma. So bila kita buat khidmat masyarakat seperti itu, ramai pelajar-pelajar yang datang ke bilik kaunseling dengan rela lah saya kata. Sebabnya mereka merasakan ada keperluan mereka datang ke bilik kaunseling. Dan pendekatan itu menyebabkan pelajar-pelajar rasa membantu sangat kaunselor mereka. Okay, itulah untuk soalan yang ketiga. Soalan Puan, kalau seorang kaunselor tu tak menitik beratkan etika kaunseling semasa kaunseling pelajar ni, dia hanya menggunakan pengalaman kaunselor dia je, adakah sesi kaunseling tu dapat menyelesaikan masalah pelajar? Okey, berkenaan dengan etika kaunseling dan juga kaunselor yang menggunakan pengalaman, saya memang ada juga pengalaman dengan kaunselor yang macam ni. Sebab dia kata tak payahlah guna teori-teori tu kan. Sebab dia macam mak-mak sikit, jadi digunakanlah pengalaman dia sehingga dia meletakkan nilai dia kepada klien tadi. Kalau tanya saya, pendapat saya tidak menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Sebab macam mana pun berdasarkan kepada teori tadi, ada banyak perkara yang perlu kita tekankan di situ. Sebab melalui etika, kita boleh gunakan kaedah tersebut untuk menyelami apakah masalah yang pelajar cuba kongsikan. Sebab bila pelajar kongsikan, kadang-kadang pelajar ni dia rasa macam dia ada masalah dengan keluarga. Tetapi sebenarnya dia sendiri yang tak dapat menerima bahawa itu adalah fikiran dia sahaja. Dan ini tak ada apa-apa pun. Jadi kita nak kembalikan, nak cuba kedepankan apakah idea asas ataupun main point yang cuba nak ditengahkan, mesti menggunakan juga teori, mesti menggunakan etika. Sebab tanpa perkara-perkara itu, sesi kaunseling itu tidak akan jadi profesional lah bagi saya. Okay. Kalau biasanya kalau pelajar yang merelakan ataupun yang
YouTube untuk jumpa kaunselor. Biasanya kalau kita belajar tu macam ada masalah yang tak boleh nak dikongsi. Bila dia jumpa kaunselor tu masih ada masalah yang bermasalah macam tu, macam tak nak share masalah, macam kalau kami tu macam senyap apa tindakan yang puan siap kalau berhadapan kita pernah berhadapan kalau berhadapan dengan pelajar ke tak pernah lagi. Ada. Okey, sebab kadang-kadang klien ni unik kan. Klien adalah unik. Every individu is very unique kan. Tuhan ciptakan kita pun unik. Tuhan ciptakan kita punya ibu jari pun tak sama dengan semua orang kan. Okey. Tindakan yang saya akan lakukan jika pelajar yang bermasalah ataupun saya suka gunakan pelajar yang berkeperluan. Masalah ni saya suka gunakan pelajar yang berkeperluan. Okey. Tapi tak suka bercakap atau tak suka kongsikan masalah. So macam mana nak bagi dia bercakap? Kan? Is it the question? Nah, Ini macam tu kan? Okey, macam mana saya nak buat kan? Okey, pertama bila kita jalankan sesi kaunseling ni, contoh macam sekarang lah. Bila kita nak kenal dengan seseorang tu, kan tiba-tiba kita tepuk bahu kan? Nanti kita bagi salam dulu kan? So, itu kita panggil adalah kita akan buat dulu konstruktoran lah. Dalam konstruktoran, kita akan buat social talk. Social talk ni contohnya saya akan tanya dari mana tadi, kamu dah makan ke, tengok situasi dia lah. Kalau dia makan muka, dia masak kan, duduk bawah, tiba-tiba tumpuk meja datang ambil saya kan, contohlah kan. So saya akan biarkan tinggal aku dia tu, kita minta untuk dia relax dengan cara yang minta dia ubah kedudukan dia. Contoh dia datang dengan keadaan marah, daripada dia berdiri, kita minta dia duduk lah. Okay. Kalau dia jenis yang datang tu memang cikgu dia rujuk, datang tu duduk depan saya dengan muka masam, tak nak tengok pengausela kan. Saya biarkan dulu keadaan dia dan saya akan mulakan dengan social talk. Tadilah kita mulakan dengan social talk. Awak dari mana? Dah makan ke? Rasa panas ke? Nak perlukan saya saya akan berikan air ke kan. Kalau katalah dia tak nak juga bercakap contoh, dia tak nak juga bercakap, lepas kita bagi social talk, kita buat konsultoran. Okay, kemudian sebab kita nak wujudkan kepercayaan dululah pada pelajar yang dia tak nak bercakap sebab dia tak percaya pada kaunseling tu. Untuk kali pertama dia jumpa, dia tak percaya. Sebab ada klien yang macam ni. Sehingga saya maklumkan kepada klien tersebut, kita ada inform consent dan kita ada juga inform assent, iaitu persetujuan termaklum dan juga kebenaran yang termaklum. Okey. Dan ada juga kaedah yang bila klien tu tak mahu bercakap, saya berikan mereka sehelai kertas. Kita buat art terapi. Berikan mereka sehelai kertas. Okey, saya kata kalau kamu tak tahu apa yang kamu nak cuba kongsikan atau kamu tak boleh nak salurkan kemarahan kamu, saya minta untuk kamu cuba melukis. Melukislah apa yang kamu nak. Bila berlaku melukis ni sebenarnya dia ada banyak perkara yang akan dikongsikan. Dia datang kali pertama tak apa, dia tak nak bercakap lagi. Kita minta je dia lukis. Kalau dia seorang yang melukis lah. Dan kalau dia tak suka melukis, dia kata mana nak melukis. Dia kata kan, kita apa? Saya minta awak menulis. Kalau dia kata dia tak boleh juga menulis, kita berikan teknik pernafasan. Okey. Saya minta untuk follow saya, kita tarik nafas. Kita tarik nafas, hold down. Lepas tu bila dia dah bertenang, baru kita akan mulakan semula. Macam itulah salah satu caranya dan di antaranya yang telah saya lakukan lah untuk membuka minda sedar pelajar. Okey. Saya tak tanya.
Selalunya selalunya kaunselor-kaunselor ni kan dia memberi kaunseling saja ke atau ada subjek-subjek yang dia ajar kat sekolah? Okey. Kalau sebelum pada ini, ni saya cerita masa saya posting dulu. Masa saya posting memang posting dalam sebagai guru kaunseling lah. Kalau dulu punya syarat, dia akan minta untuk dalam tempoh 6 bulan yang pertama, kaunselor perlu mengajar dalam masa yang sama melaksanakan kaunseling. Okey. Kalau dalam di bawah college vocational dan juga di SMK, saya cerita dua situasi lah. Kalau untuk situasi saya di bawah college vocational, kami akan diberi di bawah kaunselor ni diberikan subjek-subjek tertentu. Contoh, apa subjek yang saya ajar adalah sebelum pada posting yang 6 bulan pertama tu, saya mengajar pendidikan jasmani. Jadi cikgu PJ. Okey, lepas 6 bulan, mula sepenuh masa lah kita jalankan sebagai kaunselor. Dan kemudian bila beralih kepada college vocational, apa yang saya buat adalah saya diberi mandat pula untuk mengajar core ability. Pernah dengar ke core ability? Core ability berkenaan dengan teknologi maklumat, carta organisasi. Kemudian kemudian tu saya juga diberikan untuk mengajar program jati diri. Program jati diri ni semua benda berkenaan dengan moral ke tak ke dia ada dalam tu. So jati diri. Okey, dan juga yang terakhir hari tu saya mengajar dalam pendidikan kerjaya. Pendidikan kerjaya ni kita berikan kepada pelajar-pelajar yang tahun akhir ni bagaimana mereka nak membina. Contohlah slide. Kita gunakan perisian PowerPoint lah. PowerPoint. So bagaimana nak menghasilkan PowerPoint yang terbaik? Bagaimana nak menghasilkan presentation yang terbaik? So itu kamu belajar juga kan? So daripada ilmu yang saya belajar juga dulu di universiti, so ilmu pendidikan kerjaya ini bagus sangat dan saya applykan kepada pelajar-pelajar saya. Sebab kita boleh nampak confident pelajar tadi, bagaimana dia present paper dia, bagaimana dia menulis dia buat kertas kerja, bagaimana dia menyiapkan tugasan. So berbekalkan kepada itu, saya rasa sangat membantu pelajar dalam pendidikan kerjaya ini. Dan daripada situ mempelajari brochure berkenaan dengan program mereka sendiri dan mereka present. Dan juga ada tajuk-tajuk lain lagi lah yang saya berikan tugasan. Itu di antara subjek yang kita diberi mandat lah untuk mengajar. Lagi selalunya dekat KV kan ada tak program-program yang khas dianjurkan oleh kaunselor sekolah tu? Ada tak macam program-program khas untuk macam pelajar masalah ataupun tak masalah untuk bagi macam motivation ke? Okey, terima kasih atas soalan Farah. Okey, sebenarnya bawah program bawah unit kaunseling ni kita telah diberikan amanah untuk melaksanakan 4 fokus lah sebenarnya. Fokus yang pertama berkenaan dengan program pembangunan dan juga pengembangan sasiah diri. Okey, yang pertama program berkenaan dengan pembangunan dan pengembangan sasiah diri. Yang kedua, peningkatan disiplin diri murid. Yang ketiga, program pendidikan kerjaya murid. Dan yang keempat, program di bawah psikososial dan kesejahteraan mental murid. Okey, bawah 4 bidang tadi, kita akan melaksanakan, contoh saya bagi tahu, program mentor dan mentee. Program mentor dan mentee, program bimbingan kerjaya murid. Okey, pendidikan kerjaya contohnya kita fokuskan kepada hari Karnival Kerjaya. Jom Masuk TV, program Outlook, itu bawah kaunselor lah.
program pembangunan sahih diri murid untuk pelajar disiplin. Selain daripada kita buat program untuk pembimbing rakan sebaya, kita juga buat program minda sihat. Kita juga buat program pemeriksaan kekebalan dadah di bawah gaya hidup sihat. Program penyayang, program kepimpinan di bawah namanya program Bina Insan. Yang ini kita wajibkan kepada pelajar yang masuk program diploma. Sebenarnya program diploma tahun 1 tu kita dah wajibkan untuk pelajar ni pergi ke program Bina Insan. Okey, kita ada juga program komunikasi, kecemasan diri, pengurusan masa, berkenaan dengan kerjaya, interview, mock interview, lepas tu kita resume, program-program yang membina kerjaya mereka. Tapi fokusnya kepada 4 bidang tadi tu lah. Pembangunan dan pengembangan diri murid, peningkatan disiplin diri murid, pendidikan kerjaya murid dan juga psikososial dan kesejahteraan mental. 4 bidang tu lah yang kita adakan. Okey. Soalan seterusnya, jika pelajar menghadapi tahap tekanan dan kemurungan, depression lah, teruk sangat, bagaimana cara sebagai seorang kaunselor untuk membantu klien tersebut tangani masalah ini? Okey. Bagi pelajar yang kita dah kenal pasti memang dia ada kemurungan yang teruk. Okey, macam mana kenal pasti pelajar yang ada kemurungan yang teruk ni? Okey, proses untuk kita kenal, pertama saya ulas dulu daripada awal sehingga bagaimana kita mengetahui pelajar ini kemurungan. Okey. Pada peringkat awal kita buat ujian minda, dia bawa ujian minda sihat. Okey, kita ada soalan ujian DAS dan yang terkini masa PKPP ni kita ada ujian minda sihat, dinamakan ujian minda sihat. Di bawah itu ada soalan yang perlu pelajar jawab, iaitu soalan ujian keperluan. Ada 2 ujian dipanggil apa tu? PHQ 7 dengan ujian apa yang 19. Lepas tu dia untuk ujian sampai peringkat pelajar tu ingin membunuh diri. Ada tak tahap-tahap tu maksudnya kan? PH7 dengan PHQ 9 itu kalau tak salah saya. Okey, ujian-ujian itu diberikan oleh soalan dia daripada Jabatan Pelajaran Negeri Selangor. Okey, diberikan soalan itu kepada setiap kolej atau sekolah lah sebenarnya. Dan bila kita buat ujian ini, kita dapati ada pelajar-pelajar yang sampai peringkat pada dia mencederakan diri kan. Lepas tu sampai peringkat rasa nak bunuh diri. Okey, saringan dulu kita buat. Pertama, kalau kata kita bagi dia ujian DAS tadi, kita akan bagi pula ujian kedua kepada dia, dipanggil ujian UGDT. Ujian UGDT adalah ujian gaya tindak, yang mana kita nak pastikan betul ke dia ni stres, betul ke dia ni kemurungan, atau betul ke dia ni anxiety. Okay. So bila kita lihat pelajar ni datang pada kita, kalau tanya saya kebenaran dari tiga faktor tadi, stres ataupun kemurungan atau anxiety ni ada tak di kolej, dia sampai tahap ujian UGDT sahaja, ujian gaya daya tindak sahaja, tak sampai kita rujuk kepada klinik kesihatan. So, kalau katalah ada pelajar yang sampai tahap kemurungan sangat teruk, melepasi daripada apa yang kebenaran daripada ujian tersebut, kita akan rujuk pelajar ini kepada klinik kesihatan. So, prosedur untuk rujuk kepada klinik, kita akan hubungi dulu parent pelajar. Kita akan maklumkan proses dia, kita maklum pada pengurusan kolej dulu, ada pelajar kita yang perlu dirujuk. Kemudian saya akan hubungi ibu bapa pelajar, terangkan apa proses yang kita buat dekat anak dia
So daripada proses tersebut apa yang berlaku, okay? Ada parent yang dia tak nak anak dia dirujuk di klinik dan dia nak jumpa directly dengan kaunselor, ada. So mereka akan datang jumpa dengan saya dulu. Datang jumpa, saya akan terangkan sesi saya dengan anak dia macam mana, dan saya buat sesi dengan parent dia. So ada parent yang menidakkan, tidak pun, dia kata tak benda tu. So bagi saya kalau kata tak apalah, saya proses anak dia sampai anak dia boleh celik akal. Celik akal maksudnya dia boleh buat keputusan dia sendiri bahawa tindakan dia adalah tak betul. Itu. Yang kedua, bila kita juga rujuk pada klinik kesihatan. Klinik kesihatan, tapi yang bawa pelajar tersebut adalah ibu bapa, bukan kita. Kita tak ada kuasa. Yang bawa adalah ibu bapa mereka berdasarkan kepada ujian yang kita buat. Dan pihak klinik sebenarnya dah tahu tentang perkara ini sebab ujian minda sihat sebenarnya daripada klinik kesihatan yang menganjurkan untuk pihak sekolah atau pihak kolej lakukan ujian itu kepada para pelajar. Okey? Okay, soalan seterusnya. Ya. Apakah etika yang digariskan kepada seorang kaunselor untuk menangani sesi kaunseling di kolej? Okey, etika bagaimana mengendalikan sesi kaunseling Yeah. Okey. Macam saya maklumkan pada soalan yang pertama tadi, ketika pelajar datang jumpa dengan kaunselor, masa tu kita dah bersedia, bila dia datang bilik kita, berarti kita adalah kaunselor. Sebab kaunselor juga mengajar. So apa yang saya selalu cakap dengan pelajar, bila kamu datang ke sesi kaunseling, ni kita ingatkan pada klien. Saya adalah kaunselor anda dan anda adalah klien saya. Tapi kalau saya masuk kelas, saya adalah cikgu anda dan anda adalah pelajar saya. So topi kita tukar. Guru ketika di kelas, kita pakai topi cikgu. Ketika kita dalam bilik kaunseling, kita pakai topi kaunselor. Cerita dia. Okey. Bila dia dah datang, klien kita dah persilakan dia duduk dulu. Bukan kita duduk dulu. Kalau katalah kaunseling individu, kita ada bilik kaunseling individu, kita akan minta pelajar, klien tadi untuk duduk dahulu supaya dia pilih kedudukan yang mana yang dia nak kan. Bila dia dah duduk, kemudian baru kita betulkan kedudukan kita dan kita tanya dia, selesa ke duduk macam ni? Dia akan angguk berarti dia selesa. Ini bagi klien yang tak ada masalah klien yang mahu bercakap. Klien yang tak diam, tak duduk terpaksa tak. Okey, saya bagi tahu ni etika ni. Okey. Yang bila dia dah duduk, kita tutup pintu. Kita akan tutup pintu dan bilik kita adalah bilik yang berkaca atau bercermin yang boleh dilihat oleh klien lain atau kaunselor lain daripada luar. Okey, kedudukan pula klien tadi mesti membelakangi cermin. Kita kaunselor yang menghadap cermin. Faham Di depan saya ada cermin. Contoh sekarang laptop saya ni adalah klien. Hanya saya menghadap awak. Belakang awak adalah cermin. Faham okey. Kedudukan dia kena macam tu. Kenapa? Reason dia sebab itu etika. Etika salah satu tempat kedudukan dalam etika lah untuk kita jalani sesi kaunseling. Kita nak supaya klien ini dia merasa selamat. Merasa selamat, dia rasa selesa. Sebab tu kita tanya dia selesa ke awak duduk? Kan? Selesa dan dia rasa dipercayai. Kemudian kita tutup pintu nak menyatakan bahawa hanya kita dengan dia je yang akan berbincang. Tidak akan ada suara-suara luar yang akan mendengar perbualan kita. Maksudnya suara kita tak dengar lah dekat luar. Okay. Lepas tu, kita menerima dia seadanya. Eye contact kena jaga, kan? Komunikasi kena jaga, body contact kita pun kena jaga. Nak menyatakan bahawa saya menerima anda seadanya. So etika yang pertama adalah menerima seadanya selain daripada wujudkan kepercayaan kepada klien.
Kemudian menjaga etika kerahsiaan. Kita tutup pintu menunjukkan bahawa kita nak jaga kerahsiaan kita dengan dia. Dan kita buat persetujuan dengan klien tadi. Okey, kita nyatakan dalam masa beberapa minit ini dalam masa setengah jam contohnya atau lebih, kamu boleh berkongsikan masalah kamu dengan saya. Kamu selaku klien dan saya selaku kaunselor kamu. Dalam sesi ini kamu boleh kongsikan apa-apa yang kamu rasa perlu dikongsikan. Dan segala apa yang kamu kongsikan kita akan rahsiakan. Tetapi seandainya apa-apa yang kamu cuba kongsikan melibatkan perkara-perkara yang membahayakan kemudaratan kan kepada diri kamu sendiri, maka saya perlu maklumkan perkara ini kepada pihak pengurusan kolej. Maksudnya apa? Kalau kata dia datang jumpa dengan kita tadi berhasrat untuk membunuh diri, na'udzubillah kan, selepas daripada sesi kaunseling dengan kita, takut kan. Jadi kita cakap awal-awal dengan dia, sesi ni andai kata awak membahayakan diri awak sendiri, kita kena maklum pada pengurusan. Ini persetujuan termaklum lah ni, kita nak cakap dengan dia kan. Okey, kalau selepas pada tu kita kata, dan sesi tidak akan berjalan dengan baik sekiranya kamu tidak memberi kerjasama. Ini kita nak dia bercakap. Okey. Dan seterusnya, segala keputusan yang kita ambil dalam sesi kaunseling ini adalah di bawah tanggungjawab kamu. Maksudnya keputusan bukan kita yang buat, klien yang buat. Okey, ini saya cakap, saya masukkan etika di sini Okey, kemudian saya masukkan juga dari segi kemudaratan, saya dah maklumkan kejujuran, ketulusan dan keikhlasan kita. Kita cakap terus terang. Kalau benda ni bahaya, kita kena maklum pada pengurusan. Okey. Kemudian kita memberi pilihan kepada klien. Memberi pilihan kepada klien ialah kita kata dia bertanggungjawab ke atas apa keputusan yang dia buat. Okay. Itu adalah prosedur dan etika lah yang perlu dilakukanlah untuk mengikut kepada prosedur ataupun etika dalam menangani masalah-masalah klien. Okey. Kamu boleh catching ke apa yang saya cakap? Boleh. Okey. Saya buat ni 2 in 1. Okey. Saya tak tahu kamu dah semester berapa sekarang. Sekarang dah semester berapa? Ya? Saya semester 4. Tahun 2. Tahun 2. Okey, maksudnya belum lagi mengalami untuk praktikal, lambat lagi kan? Okey, saya cerita tadi untuk kamu dapat gambaran, kamu dengarkan apa yang saya kongsikan, kamu lihat gaya saya bercakap, seolah ada klien tu betul-betul kan, saya gambarkan. So 3 talent ni, kamu tahu tak? Kita ada potensi visual, auditory dengan kinestetik, tahu kan? Saya masukkan 3 unsur ini untuk kamu lebih memahami. Okey? Okey, boleh? Itu untuk soalan yang ke-10. Okey. Soalan seterusnya, Ya, Akid. cara contoh pelajar ada masalah dengan bicara di kolej tu, apakah tindakan kaunselor? Tindakan kaunselor yang untuk menangani kes itu. Sekiranya, okey, bagaimana cara menangani seorang pelajar yang kalau dia ada masalah dengan guru dekat kolej tu? Okey. Katalah pelajar ini dia ada 2 situasi yang pernah saya dapat lah. Satu situasi yang bila kita buat sesi kaunseling dengan dia, last sekali dia tak buat assignment, rupa-rupanya dia ada masalah dengan pencarah dia. Situasi pertama.
pensyarah tak tahu pelajar sakit hati dengan pensyarah tersebut. Rupa-rupanya sebab kata-kata pensyarah tadi menyebabkan pelajar tak nak buat tugasan pertama, walaupun pelajar tersebut dirujuk oleh pensyarah tersebut atau guru tersebut, kan. Katalah cikgu matematik, budak ni tak buat soalan matematik, tak buat tugasan matematik. So cikgu matematik pula yang rujuk. Rupanya budak tu memang bermasalah dengan cikgu matematik tu sebab cikgu matematik tu garang. Contohlah situasi pertama. Okey. Situasi yang kedua, katakanlah pelajar ini dirujuk oleh unit display atau pengurusan kolej. Pengurusan kolej atau satu lagi pihaknya saya letakkan ibu bapa. Saya pernah terima ni daripada ibu bapa datang. Ni saya nak buat apa ni? Parent tu kata kan, anak saya kena tampar dengan pensyarah. Kan? Okay, saya bagi situasi tu. Dan bagaimana menyelesaikan dua perkara situasi tadi? Okay, situasi yang pertama, saya bagi tahu tentang parent tadilah. Parent ataupun unit discipline ke yang refer pelajar pada saya. Okay, apa yang berlaku pertama, prosesnya adalah kalau katalah yang datang tu adalah parent. Yang datang tu parent, okay. Dekat unit kaunseling kita ada aduan dan juga maklum balas pelanggan. Kami juga menjaga perkara itu. Okay. Dia dah isi borang aduan, kemudian diceritakan apa yang berlaku terhadap anak dia, apa yang pensyarah buat pada anak dia. Okay. Ini sesi yang pertama dia datang. Saya menerima laporan dia dan saya ambil itu sebagai satu perkara action lah, sebagai tindakan saya, dan saya akan maklumkan laporan tadi kepada pengurusan kolej. Okay. Dan lepas pada pengurusan kolej, pihak pengurusan kolej bermesyuarat, kemudian minta untuk tindakannya pelajar dipanggil, anak kepada parent tadi dipanggil. Saya dapatkan maklumat dulu daripada anak tadi, daripada pelajar ni, adakah itu benar seperti apa yang dikatakan oleh ibu dia. Okay. Lepas saya panggil anak dia, cerita betul-betul, okay, buat sesi betul-betul dengan anak dia. Selesai anak tadi, saya mula mendapatkan maklumat daripada pensyarah dia, pensyarah yang tampar tadi tu. Saya, okay, kita call, yang tu pun dengan kerjasama pengurusan kolej lah, bukan saya saja call, saya tak ada hak juga kan. Okay, so pengurusan kolej hubungi. Dan kemudian bila pengurusan pihak kolej dah tahu sebenarnya kenapa pelajar ini ditampar oleh pensyarah tadi, okay, saya pun mengambil alih yang mana saya akan dapatkan maklumat yang betul. Kenapa ya berlaku perkara itu, contoh kan. Okay, bila saya dapat maklumat yang betul, kita akan kumpulkan parent tadi, guru bengkel tadi, pengurusan kolej dan juga kaunselor. Masuk tadi lah. Semua orang ini akan duduk di dalam satu bilik. Kita akan bincangkan perkara yang berlaku. Kenapa perkara itu berlaku? So di situ kita ambil satu kata putus. Okey, selesailah satu perkara kat situ. Okay, satu bab. Situasi kedua, pelajar tadi dirujuk oleh guru yang menyatakan pelajar ni tak siapkan tugasan. Okey, tak kira lah, kadang-kadang guru kelas rujuk pelajar dia, tak pastilah subjek apa dia tak buat, okey, tapi bukan subjek yang guru kelas tu punya. Okey, situasi yang macam tu, saya akan dapatkan informasi daripada pelajar tadi dengan sesi kaunseling tadi, dan saya akan cuba untuk seboleh-bolehnya kita tak salahkan cikgu. Sebab kadang-kadang cikgu ni tak salah. Macam isu menampar tadi tu, bila kita selidik balik, sebenarnya punca dia daripada pelajar itu sendiri. Punca daripada pelajar sendiri, pelajar tersebut diberi peluang untuk rehat awal. Kemudian pelajar keluar pergi makan. Bila sampai waktu, contoh, katakanlah 20 minit ni pensyarah tu benarkan untuk dia keluar makan. Dah lebih daripada 20 minit, orang lain, kawan-kawan lain dah boleh masuk bengkel, tiba-tiba dia seorang tak ada. Memang pensyarah tu marah sebab cikgu-cikgu bengkel ni memang garang lah. Bila nak masuk sebab dia nak ajar peraturan disiplin kan. Okay, berlaku itu. Saya dah bab tu. Okay, bab yang kata pelajar ni tadi, kita akan tanyakan bagaimanakah ataupun punca yang menyebabkan pensyarah tu marah dekat dia. Sebab dia tak siap tu, sebab dia tak faham ke, ataupun sebab apa, kan? Okay, bila ditanya, kita tanya betul-betul. Kemudian bila dia bercerita tadi, pensyarah ni macam ni,
saya pun sebenarnya akan dapatkan informasi juga bagaimana kaedah pensyarah tu mengajar, betul ke apa yang pelajar ni kata kan. So sejauh mana kebenaran daripada pelajar itu tadi, kita akan datang balik, panggil pula untuk sesi yang kedua pelajar tadi, kita akan membuat perbincangan dengan pelajar tadi, seolah-olah macam bimbingan lah. Okey, dan pelajar boleh menerima keadaan yang berlaku, dan bila diselidik balik sebenarnya berlaku kesilapan pada pelajar itu sendiri yang menyatakan bahawa saya tak faham tapi saya tak pernah tanya. Saya tuang kelas dah banyak kali sebenarnya, oh cerita je kan, ponteng pun ada. So kesalahan tu berbalik semula pada klien. Itu cerita dia. Okey, boleh menjawab soalan tu? Boleh cikgu. Untuk soalan seterusnya, adakah konsep etika dan etika kaunseling di Malaysia di bawah Persatuan Kaunselor Malaysia? Jawapannya ada. Kita ada pertama sekali Lembaga Kaunseling Malaysia, LKM. Okey, yang kedua kita ada Perkama. Okey, dan yang ketiga kita ada PK. Kita ada PK juga, Persatuan Kaunseling apa dia punya detail itu, tapi banyak, maksudnya di Malaysia ni 3 ni lah yang saya kenal pasti, selain daripada yang biasanya luar negara tu APA tu lah, ACA kan, American Counselor Associate tu kan. Okey, itulah persatuan dia yang mana kita sebagai kaunselor yang dikatakan wajib berdaftar di bawah Lembaga Kaunseling Malaysia tadi tu. Okay, dan etika dan juga etika yang kita laksanakan memang berdasarkan kepada etika yang diperuntukkan di bawah Lembaga Kaunseling Malaysia. Okay, ada lagi soalan? Untuk soalan yang terakhir dalam yang kami berikan, adakah konsep dan etika kaunseling oleh Persatuan Kaunselor Malaysia wajar digunakan semasa sesi kaunseling dan kenapa? Okey, jawapan saya wajar. Sebab dalam kita nak melaksanakan tugas apa pun, kita akan ada prosedur dan peraturan dalam kita bekerja lah. So di bawah kaunselor ni kita ada akta kita sendiri, Akta 580 1998 kan, dan juga kita ada etika di bawah Lembaga Kaunseling Malaysia lah. Okey, yang mana kenapa kita kena ikut etika, kenapa kita ada akta? Yang pertamanya ada disebabkan oleh kita nak melaksanakan sesi kaunseling ni dipanggil amalan. Amalan ni dia memang memerlukan satu surat kuasa kebenaran. Kalau kita tak ada surat kuasa atau kebenaran adalah menjadi salah satu kesalahan. Bermakna macam pelajar-pelajar semua ni bila dah memegang jawatan sebagai kaunselor, tak kiralah kaunselor di IPT ke atau kaunselor di industri ke, kaunselor pengurusan ke, memang wajib bagi kamu dan bagi saya sendiri untuk kita ada lesen kaunselor. Tujuan lesen kaunselor adalah kebenaran untuk kita melaksanakan sesi kaunseling yang dipanggil pengakuan amalan. Okey, pegangan kepada amalan kaunselor yang termaktub di bawah Akta Kaunseling 580 dan Kod Etika Kaunselor, yang mana memperuntukkan pendaftaran dan amalan kaunselor atau perkara-perkara yang berkaitan dengan dia. Itu yang saya baca sikit lah berkenaan dengan dia. So 5 tujuannya. Yang pertama sebagai garis panduan untuk panduan moral, dipanggil panduan moral untuk mengawal diri kita sebagai profesional, seorang yang profesional melaksanakan sesi kaunseling yang mencerminkan nilai-nilai normatif sesuatu profesion itu. Okey. Yang kedua adalah dia ada perundangan. Ada perundangan ni maksudnya mewujudkan prinsip-prinsip yang menentukan tingkah laku beretika kita serta amalan-amalan yang terbaik yang perlu kita lakukan.
Yang ketiga, menjadi satu kesalahan sebenarnya dalam mengendalikan sesi kaunseling tanpa berdaftar dengan lembaga kaunselor tadi, sebab perakuan amalan ni adalah untuk melaksanakan sesi kaunseling. Yang keempat, keselamatan diri dari segi undang-undang. Sekiranya berlaku kes yang menyebabkan di mahkamah contohnya, okay? So tindakan undang-undang tadi membela kita sebagai kaunselor untuk pertama, yang keempat ni kan, pertama sebagai kata-kata kita boleh diambil kira di mahkamah itu. Sama ada kata-kata kita tadi boleh membela klien kita tadi atas persetujuan kita punya klien. Yang kedua, andai kata semasa kita melaksanakan sesi kaunseling di kolej atau di sekolah ni tadi, okey, ibu bapa menyatakan hasil daripada sesi kaunseling kita itu tadi menyebabkan anaknya lebih teruk, mudarat kepada klien. Kan etika sepatutnya tak boleh mudaratkan klien. Tapi hasil kita buat sesi tu, tiba-tiba mungkin waktu tu kita kata ini cadangan saya je, ini cadangan saya, tapi pelajar ni ambil itu sebagai satu keputusan akhir bagi dia. Sedangkan dalam pertuturan kita dah cakap apa-apa keputusan dalam sesi kaunseling adalah menjadi satu tanggungjawab kepada kamu untuk membuat keputusan tadi. Okey? Tapi pelajar mengambil itu sebagai satu keputusan akhir dia. Sebab itu bahaya dalam sesi kaunseling kita bagi cadangan. Seboleh-bolehnya kita nakkan pelajar itu untuk dia buat keputusan. Contohnya dia kata, cikgu rasa kan saya pilih masuk politeknik ke saya pilih masuk ke UTM? UTHM contoh kan, UTHM mana cikgu rasa yang baik? Kamu pun meletakkan nilai kamu kat situ. Kamu letak nilai kamu kat situ. Oh, adik saya politeknik ni macam ni tak boleh praktikal lah apalah. Kalau UTHM ni banyak peluang dia, contoh kan. Memang benda tu betul. Tapi pelajar ni dia pun kata, oh kalau gitu saya tak nak lah. Penat-penat belajar kat UTHM contoh. Okay, saya nak pilih politeknik. Dia kata kan. So kesalahan pilih tadi tu kan akhirnya katakanlah kamu kata kalau kamu klien kata cikgu rasa kan nak pilih yang mana? Dia kata kan, oh saya rasa kan tahap kamu ni kamu sebab ada 3A je tak elok kamu punya result. Kamu pilihlah politeknik. Contoh kamu kata macam tu kan dalam sesi kaunseling. Sebenarnya bila pelajar tadi dia salah pilih sebab kita yang meletakkan dia punya keputusan, maka parent dia boleh dakwa kita. So bila parent dakwa, bila kita ada lesen tadi, kita hanya dilucutkan ataupun diberi macam cuti daripada berkhidmat, tetapi perkhidmatan kita tidak diberhentikan. Itulah maklumat yang saya dapat. Daripada kenapa kita kena ambil, kenapa kita kena berdaftar. Sebenarnya soalan 12 ni lebih kepada persatuan kaunselor digunakan semasa sesi kaunseling. Kenapa? Sebab bila kita berdaftar di bawah lembaga kaunseling tadi, kita ada undang-undang yang perlu kita patuhi dan kita tahu peraturan dan etika apa yang perlu kita ikuti. Dia peraturan tadi tu, etika tadi tu dia pegang kita. Ya, aku tak boleh buat macam tu. Itu bukan etika seorang kaunselor. Etika profesionalisme kaunselor ni tak boleh buat macam tu. Kan? Contohnya klien dah lepas buat sesi kaunseling. Kemudian ada pelajar-pelajar lain yang datang. Kamu pula bercerita. Kamu tahu tak? Si A tu rupanya kan dah melanggar etika kerahsiaan. Okay. So bila kita ada etika kerahsiaan tadi, kita lakukan, kita ikut etika tadi, profesionalismenya, tutup mulut, tutup pintu, keluar daripada bilik kaunseling. Okay, satu lagi saya nak tambah, bila pelajar nak keluar daripada kita nak ending sesi kaunseling kita akan cakapkan, kita akan maklumkan, keluar sahaja daripada bilik kaunseling ini. Maksudnya kalau dia ni untuk wujudkan kepercayaan lah kepada pelajar, sesi itu akan tamat di situ. Maksudnya kalau sekiranya kamu mendengar apa yang kamu kongsikan ini dengan cikgu,
Itu bukanlah daripada mulut cikgu sendiri. Sebab etika cikgu adalah menjaga kerahsiaan kamu. Perlu kita maklumkan lagi sekali. Jadi dia pun kata, okey cikgu, kan. Itulah. Okey, ni jawab. Puan, Ya. tadi Puan kata macam kalau bagi kaunselor macam setakat tu je, dalam bilik tu je kan. Contoh sebab macam biasanya kaunselor macam belajar lah. Kaunselor tu manusia juga mesti akan tercakap apa semua dekat. Itulah sebenarnya mesti akan tershare dengan cikgu apa semua kan. Sebab saya macam saya tak pernah alami, cuma kawan saya pernah alami lah macam tu. Macam kaunselor tu dia bagi tahu okey setakat ni saja pertugasan kita, saya macam setakat ni je, tak share mana-mana. Lepas tu lepas minggu apa tak tiba-tiba benda tu sebar, benda yang dia share dekat kaunselor tu. Okey. Pendapat Puan lah, dengan kaunselor macam tu ada tindakan ke macam atau cakap akan ambil kalau budak tu report ke? Biasanya budak akan report tak kalau benda tu tersebar? Sebab kaunselor dah janji dia akan simpan benda tu sampai tu je, tapi tiba-tiba ada tindakan. Okey. Terima kasih Aina. Very good. Good question. Sebab lama nak tahu Kan? pasal Saya banyak dengar pendapat-pendapat itu. Menyebabkan ada klien yang datang jumpa dengan saya, dia ke Puan. Dia kata, saya sebenarnya tak percaya kat kaunselor. Saya pun cakap, saya tak ada halangan untuk awak tak percaya pada kaunselor. Sebab mungkin pengalaman awak sendiri berada dalam situasi yang sama ataupun rakan-rakan macam Aina kata tadi kan. Mungkin berlaku juga masa Amira di calling vocational kot. Kan? Tak tahulah saya. Okay. Tak ada? Okey. Apa yang berlaku sebenarnya kadang-kadang pelajar salah faham. Okey. Sebenarnya bila dikatakan hanya perkara ini dalam bilik ni je, cikgu tak cerita kat siapa-siapa kan. Okey. Apa yang perlu klien faham? Apa yang perlu klien faham dan kita kena fahamkan klien. Okey, kita kena fahamkan klien. Pertama, bila berlaku perkara-perkara seperti ini, dia kadang-kadang salah tanggapan sebenarnya. Dia rasa macam dia cerita kat kaunselor tu je cerita dia. Sebenarnya tak. Cerita dia dah bercerita dengan ramai orang. Sebab tu ayat saya tadi apa? Perasan tak? Apa ayat saya? Seandainya kamu dengar cerita ini di luar sana berkenaan dengan diri kamu atau cerita ini, itu bukan daripada saya. Sebab saya menjaga etika seorang kaunselor. Jadi dia akan kata, mustahil lah daripada kaunselor tu sebab dia kata dia jaga etika. Tapi macam mana benda ni boleh tersebar? Saya akan cakap juga dengan klien yang akan datang ni kan. Okey, awak bercerita pada saya, mungkin awak pernah luah juga pada pelajar-pelajar yang lain atau kawan-kawan yang lain. Kalau tak luah pun, orang lain dah menilai kamu. Orang lain dah melihat kamu. Dan dalam sesi tu dia dah bercerita. Okey, kadang-kadang pelajar ni, okey macam ni. Sebenarnya kita boleh tak bercerita kat luar? Saya nak tanya kaunselor. Boleh tak kita bercerita kat luar? Boleh. Macam Aina kata tadi tu, boleh. Tapi kita tak sebut siapa klien tu. Sebab masalah yang dia hadapi juga dihadapi oleh orang lain. Sebab itu salah satu teknik juga dalam sesi kaunseling yang soalan kamu tanyakan tadi bagi pelajar yang tak nak bercakap, yang masalah tak nak bercakap kan. Kita boleh juga letakkan macam ni. Contoh pelajar ni dia rasa macam beban sangat masalah dia ni. Dah tak boleh, cikgu tak payahlah nak kaunseling saya. Kan? Saya dah ada satu keputusan saya sendiri. Tak payah kan? Okay. Kita boleh juga cakapkan macam ni. Ini juga satu teknik. Kita katakan kepada dia, apa yang sedang kamu hadapi ini bukanlah satu masalah yang besar. Sebab ada orang lain juga bermasalah seperti kamu. Kalau saya kata macam tu, apa yang awak rasa? Katalah awak show something. Macam Aina tadi kan? Aina kata gini-gini. Saya tak percayalah kat kaunselor ni.
Tadi puan kata gini tapi tak pun kawan saya kata kan, cerita dia habis tersebar satu college tapi mesti dengar kan. Okey, biasa pelajar dia akan menggunakan ayat full home. Maksudnya pukul rata pada semua kan. Semua orang dah tahu cerita saya di Facebook, macam mana ni kan. Kita ceritakan pula pada dia macam tu. Pertama tadi, kamu tidak berseorangan. Bila kamu tidak berseorangan, mungkin kamu telah pernah bercerita. Dan saya akan cakap juga, kalau saya bercerita lah, saya akan cerita macam ni. Saya ada situasi atau kes, tetapi saya tak sebut siapa nama pelajar ni. Saya akan cakap macam tu kalau saya nak cerita lah. Itu saya lah, sebab saya akan ikut etika, dia akan kata, boleh kita nak cerita. Kita nak bercerita kepada pelajar ke? Sebab sebenarnya, kaunselor dengan kaunselor pun tak boleh bercerita kes pelajar tadi. Tahu tak, si A tu rupanya dia gini. Kita cerita dekat kaunselor lain. Tak boleh. Sebenarnya tak boleh. Kalau kita nak cerita pun pada kaunselor yang lain, kita akan sebut cerita sahaja. Tapi bukan pelajar kita sebut. Pelajar A ni, dia ni macam ni. No, tak boleh. Itu salah etika. Tak boleh. Okey. Menjaga kerahsiaan pelajar tadi. Apa yang kita boleh tahu, mungkin contoh macam ni. Katakanlah pelajar ni datang dengan kes yang kita rasa tak boleh nak atasi masalah ataupun tak boleh nak keluarkan. Sebenarnya klien ni dia ada masalah apa? Untuk first time datang, untuk second time datang tak dapat juga congkel. Apa masalah dia ni sebenarnya kan? Kita boleh share dengan kaunselor lain dengan cara kita kata, macam mana ya kalau ada klien yang macam ni? Kita tak sebut nama klien tu siapa. Kalau awak satu hari, katakanlah awak dengar lagi macam Aina kata tadi kan, awak betulkan kata-kata kawan tadi. Tak tahu tu cakap dengan dia, sebenarnya mungkin situasi pertama dia pernah cerita pada orang lain dan orang lain yang sampaikan cerita tu. Yang kedua, kaunselor memang dia ada etika, kalau dia nak bercerita sekalipun dia takkan sebut siapa pelajar tu. Tapi kalau pelajar yang memang kita tak cerita pun, dia datang cerita masalah dia dengan kita, orang tahu dah perangai dia macam mana. Orang boleh meneka tak? Itu cerita dia. Betul tak Aina? Betul tak Aina? Bila kawan-kawan bercakap ni, kita jangan terus ambil itu sebagai satu keputusan akhir dan kita jangan duduk dalam dunia dia. Kan kita kaunselor kan, bila kita kaunselor kan kita autonomi, kita bagi pilihan pada klien. Masalah dia bukan masalah kita cuma surface dia bercerita tadi, kita cuma congkel balik. Sebenarnya apa problem yang dia nak kongsikan? Problem kamu, sebenarnya apa yang kamu nak kongsikan adalah kamu tak faham belajar dalam kelas disebabkan oleh kamu tak bersedia di awal kelas. Itu cerita. Kan? Dia cerita, cikgu saya tak boleh tidur, termimpi-mimpi, nak exam akhir ni. Sebab apa? Dia termimpi-mimpi. Dia dah masuk dalam subconscious mind dia, masalah tu. Nampak tak? Subconscious mind ni yang dalam minda prasedar dia. Bila termasuk dalam minda prasedar dia, dia akan bertingkah laku dekat luar. Itu dia jadikan sebagai satu realiti. Okey? Ada soalan yang lain? Ya, Amira. Siapa-siapa lah? Saya pun. Saya. Boleh. Farah. Saya tanya, apa wajar tak kalau seorang kaunselor tu dia macam dia dengar cerita pelajar tu dari macam cikgu-cikgu lain kan, dia macam pelajar ni bermasalah, pelajar ni memang tak boleh nak kita tak boleh nak settle masalah dia apa semua. Lepas tu masa pelajar tu datang ke sesi kaunseling, kita kaunselor tu macam boleh tak kaunselor tu macam judge dia, macam saya tak nak lah beri kaunseling kat awak ni sebab awak ni memang masalah, boleh tak macam tu? Jawapan dia tak boleh. Sebab kita kena menerima klien seadanya. Klien datang bermain dekat padang, main bola, berpuluh-puluh dan bau busuk. Datang dekat bilik kaunseling berlari-lari menangis. Kan? Apa yang kita terima? Terima seadanya walaupun datang dengan bau busuk. Kan? Berpuluh-puluh busuk ni. Menangis-nangis. Buat apa? Sebab dia perempuan kan? Dekat atas bau kita. Nak kata apa?
menerima seadanya. Betul. Macam itulah kaunselor kan. Okey, kita coolkan dia dulu. Kita terima dia dulu. Okey. Kalau kamu rasa menangis itu adalah salah satu cara untuk kamu coolkan diri kamu menangislah. Teruskan menangis. Kita ambil tisu bagi dia. Biarkan dia menangis. Biarlah dia menangis. Sebab itu akan coolkan diri dia. Dah habis menangis, tanya dia, adakah kamu luka dia? Kan? Macam tu. So jawapan saya tak wajar. Sebab kita dah meletak nilai kepada dia. Ada ramai, kadang-kadang kita rasa macam termakan juga tahu dengan pensyarah-pensyarah yang bercerita pasal pelajar ni kan. Cikgu-cikgu yang bercerita. Allah dia tu ni kan. Okay, kita kena sedarkan pada diri kita. Come on, you are counselor. You are not the teacher. Kan. Kita jangan termakan. Jangan bak kata saya punya Syifu, kita jangan jelus bersama-sama dengan pasir yang jelus tu. Maksudnya kita janganlah sama-sama pergi terjun dengan dia dalam air tu kan. Kita adalah orang yang kat luar yang menilai is it right or wrong kan. Dan kita pun tak boleh kata pilihan ni kita tak boleh kata okey, kamu tak payahlah pergi sekolah A, kamu pergi sekolah B. Sebab sekolah B ni kan gini. Tak, kita tak boleh letakkan kita punya judge kepada pelajar tadi. Sebab pelajar tadi kita kena bagi dia pilihan. Okey, kamu rasa sekolah A lebih baik daripada sekolah B. Cuma kamu kaji, apa kebaikan sekolah A? Apa kebaikan sekolah B? So daripada kajian tadi, kamu mashkan dua tu, kamu tengok mana pilihan yang kamu akan buat. Kita kena jadi gitu. Kalau orang macam orang main boxing lah kan, kita jadi pengadil teman-teman. Kan? Tak boleh sentuh bahagian mana badan, tak boleh macam orang main sumo tak boleh buat apa kan. Bahagian-bahagian mana tak boleh sentuh, kita hakim tu. Okey, pengadil. Okey, boleh teruskan? Ya, Amira. Saya tak ada soalan dah. Okey, ada kawan-kawan lain yang ada lah bukan soalan tapi kamu macam nak tertanya-tanya benda tu. Kalau keluar daripada sesi ni dah tak jumpa meet dengan saya dah. Alamak, lupa nak tanya dengan puan tu. Kan? Alfa tu lagi nak tanya. Okey. Apa ni? Macam pasal pelajar yang depression jadi kan? Tinggi lepas tengah untuk belajar masing-masing kan? Ya. Biasanya selain masalah tadi, sebab biasanya kalau belajar yang alami masalah tadi ni maksudnya berbeza dengan tadi. Selain daripada itu, apa faktor besar dia tertekan saya sampai kita nak berdiri lah, kita nak buat politik lah. Faktor dia, dia berpunca asalnya daripada family. Sebenarnya pengawalan diri dia sendiri. Dia dah masuk dalam pasir jeluk family dia. Dia menganggap bahawa okey, family tak nak dengar cakap dia, bererti biarlah aku mati, sebabnya bila aku mati puas hati family. Sebenarnya tak, dia tak sayang klien ni. Dia ada hak untuk dia pertahankan diri dia. Contoh, saya bagi situasi orang ambil dadah kan. Undang-undang menyatakan, kenapa undang-undang kata kesalahan kamu adalah memasukkan dadah dalam badan? Kan? Pernah dengar tak? Cuba baca berkenaan dengan mandatory ni berkenaan dengan dadah. Kesalahan dia adalah dia memasukkan dadah. Dia isap dadah, kesalahan dia adalah memasukkan dadah tadi pada badan dia. Kan? Maknanya dalam situasi tadi, klien tadi adalah dia meletakkan bahawa tak apalah, mak dia tak nak dengar cakap dia, adik dia tak nak dengar cakap dia sebab dia nak bawa kebaikan. Sebenarnya dekat situ, kalaupun dia nak bawa kebaikan, dia dah tunjukkan kebaikan tu dulu. Tapi dia tak nampak benda tu. So sebenarnya benda tu dah masuk dalam diri dia sendiri. Dia dah menganggap segala-galanya tak apalah, aku nak buat baik pun orang tak suka, buat apa? Alang-alang buatlah kembali. Sebenarnya apa? Merosakkan diri dia sendiri. Apakah keuntungan? Apa makna benda tu pada dia? Bertanya dia, apa makna perkara ni kepada awak? Awak sakit hati dengan keadaan kawan-kawan tak nak dengar cakap awak ataupun putus cinta lah saya kata kan. Makwa dia kena ambil dengan orang lain, dia geram dengan yang lelaki tu ataupun dengan makwa dia nak minum racun contohnya.
ni saya nak minum racun ni tapi saya datang dulu jumpa dengan cikgu. Kan? Kan? Sikit lagi dah bancuh dah, ada kat bilik dah tu kan. Kita pun cakap lagi etika kita, seandainya perkara ini mendatangkan bahaya pada diri kamu, saya perlu maklumkan kepada pihak pengurusan. Tapi apa untungnya? Dan apa makna perkara itu kepada diri kamu? Adakah kerana lepas putus cinta dengan dia, tak ada lagi lelaki lain ataupun perempuan lain yang boleh menjadi terbaik untuk awak? Kan? Kita buka minda yang bawah sedar dia tu supaya dia celik akal. Kita bawa klien kepada celik akal supaya klien sedar, aku pun ada masa depan aku sendiri, kan? Okey, ada lagi soalan lain? Cikgu. Ya. Macam ni kalau kan kita kadang macam cikgu cakap tadi, perjumpaan cikgu untuk 2 orang kan. Kalau kita jumpa berdua, maksud macam ada 2 orang klien cikgu, maksud dia bergaduh kat situ, mesti cikgu buat gitu. Oh, bergaduh depan kita? Macam mana nak macam cikgu dia bergaduh 2 orang, lepas tu cikgu jumpa dua-dua sekali macam konon nak settlekan masalah dia, tapi dia bergaduh kat situ. Okey. Saya ada klien yang macam ni, tapi dia tak bergaduh depan saya. Sebelum dia bergaduh depan saya akan panggil seorang-seorang. Ni saya bagi tahu tip kat awak. Kalau andai kata tadi ceritanya cikgu dengan pelajar kan? Bagus soalan Fatin. Kedudukan sekarang, andai kata pelajar ni A ni dia bergaduh dengan pelajar B. Macam mana kita nak buat? Kan? Si A ni dah ambil gambar dia masa dia tengah tukar pakaian dekat bilik, dah masuk dalam FB. Ni cerita betul ni? Okey, cerita betul. Tapi saya tak cerita siapa budak tadi. Situasi macam ni saya share. Okey? I know? Okey. Situasinya macam ni, tanpa sedar kawan-kawan dia jahatnya. Dia tak tahu yang bila dia post gambar tu pada media sosial, bukan hanya kawan-kawan grup tu dia nampak. Habislah kan? Okey, saya pernah panggil macam by group ke. Okey, contoh situasi Fatin tadi 2 orang lah. Okey, saya beritahu yang 2 orang lah. Kemudian saya panggil si A dulu. Saya panggil si A dulu, dia cerita masalah dia. Hari lain pula saya panggil si B. Dia pun ceritalah masalah dia ni. Saya pun siasat lagi. Siapa lagi yang terlibat dengan kes dia tu kan? Okey, selesai 2 bab ni. Kemudian saya akan tanya pada akhir sesi tu. Katakanlah dah sesi sesi kedua lah saya katakan. Sesi kedua, saya akan tanyakan, okey, so awak nak teruskan ke bergaduh dengan dia? Awak selesa ke keadaan ni? Biasa kita akan tanya kan? Selesa ke awak teruskan macam ni? Awak punya tingkah laku awak dengan dia sedangkan awak duduk satu kelas. Dia duduk depan awak atau dia duduk belakang awak atau dia duduk tepi awak. Kan? Hari-hari awak jumpa dia. Kan? Ataupun dia duduk atas katil atas. Kan? Katil dah berdeka asrama kan? Selesa ke? Itulah cikgu. Dia akan cakap kan? Habis tu, macam mana cara bagi awak untuk awak nak settlekan masalah ini yang awak akan berbaik dengan dia? Kita buka soalan supaya dia berfikir. Okey, buka soalan terbuka lah maksudnya. Kita bagi dia soalan terbuka, sampai bila awak nak berterusan begini? Adakah awak selesa dengan keadaan ini? Kita tanya dia. Mesti jawapan dia apa? Tak selesa lah kan? Sebab hari-hari menghadap muka dia. Kan? Okey. Lepas tu kita tanya B pula. Awak selesa tak dengan keadaan ini? Katakanlah punca ni memang daripada A, bukan punca daripada B. Okey? Tak puas hati dua-dua nak bergaduh sampai depan kita. Okey, kita cakap juga dengan berterus terang dengan A dan B. Okey, andai kata, kita bagi dia pilihan. Andai kata, ayat ni awak mesti gunakan ni. Okey, andai kata ataupun apa kata. Ni pendapat kita lah maksudnya. Apa kata kalau saya jumpakan awak dengan B ni? Apa yang nak bercakap dengan dia? Kita buat apa? Belajar tak teori pemusatan klien yang apa? Kursi kosong. Belajar tak? Belum kan? Yang kursi kosong ni kita minta dia berlakon. Kita bagi dia situasi kursi yang dia tengah duduk dan ada satu kerusi B depan dia. Kita minta dia berdialog dengan kerusi kosong tu. Andaikan ada kawan di depan tu. Cuba dialog dengan kawan awak tu. Kawan nak cakap apa dengan dia? Kan? Begitu juga dengan B. Bila kita panggil B, okay, kita andaikan B nak cakap dengan A. Okay, awak nak cakap apa dengan A? Cuba awak cakap. Kita jangan letakkan A dan B tu pada diri kita. Jangan jadikan kita pula. Nanti dia akan jadi
apa tu? Apa dia panggil ni? Seolah-olah kita, dia akan nampak kita ni macam mana kita penghalang. Dia tak nampak kita yang bantu dia. Dia nampak cikgu ni lah macam kawan dia. Dia bayangkan muka kita pula macam kawan dia kan. Lepas tu dia tak nak jumpa dengan kita dah. Jangan jadikan kita sebagai contoh. Contoh saya mak awak, tak boleh. Tak boleh. Kita kena kata, cuba kamu bayangkan, dengarkan, rasakan bahawa di kerusi itu ada mak awak atau ayah awak. Okey, apa yang awak nak cakap? Apa nak cakap dengan kawan tadi? Bayangkan dia dekat depan awak sekarang. Awak nak cakap apa dengan dia? Saya sebagai pemerhati. Dan dalam sesi awak nanti saya akan ada bersama-sama. Dan dalam sesi bila kita jumpa dua orang, kita akan mulakan dulu. Okey. Dalam hal ini A datang jumpa saya, B pun datang jumpa saya. Masing-masing dah berceritakan apa yang berlaku. Tujuan saya panggil kedua-dua kamu bukanlah tujuan untuk merenggangkan perhubungan. Kamu tak nak kan merenggangkan perhubungan, kamu nak baik semula kan? Dua-dua anggap. Okey, dalam sesi ni saya nak kamu cuba bermaaf-maafan. Kita buat apa yang dia orang nak tadi. Dalam persetujuan tadi dia nak buat apa, kita minta untuk dia lakukan depan kita. So dia akan buat lah. Sampai dah selesai peluk-peluk semua tu. Dan kita cakap dengan dia, apa yang kita bincangkan hanyalah setakat ini. Tak perlulah kamu nak maklumkan pada kawan-kawan dekat luar bahawa kamu declare saya dah bercinta balik dengan dia. Tak payah kan? Tak payah. Sebab manusia luar makin banyak dia cerita benda yang negatif kat luar, lagi banyak negatif dia dapat. Sebab tu perkara negatif kita jangan besarkan. Kan? Bagi kawan ni, kalau boleh kita jangan besarkan. Kalaupun benda tu ada dalam fikiran kita, kita cakap balik pada diri kita, ia hanyalah fikiran. It's not the real story. It's only the thinking. Kita fikir je benda tu sebenarnya, tak ada pun. Okay? Fatin menjawab soalan. Okay, ada lagi yang lain? Dah tak ada rasanya Puan. Dah tak ada Alhamdulillah. Okey, adakah soalan 1 sampai 12 lagi memberi jawapan kepada persoalan kamu? Dah semuanya menjawab. Alhamdulillah. Kalau ada apa-apa lepas pada ni kot awak nak buat program dengan adik-adik pelajar ke kan? Kita dapatkan contoh klien ke apa ke, saya ramai je klien sebenarnya. Dalam fikir ni lagi ramai. Yang susahnya kita nak buat sesi kaunseling secara teknik kaunseling. Kena call, kadang tak nak jawab call, dia orang WhatsApp. WhatsApp ni kita kena positif je lah. Positif je lah. Kan? Berbaik sangka. Itu sahaja. Okay. Hari ambil gambar. Mira ambil gambar. Screenshot. Screenshot. Okay, 1, 2, 3. Boleh dengan phone pun tak apa. Nanti bagi dah gambar Terima kasih Puan. Sama-sama. Sama-sama. Saya doakan. Terima kasih Puan. Saya doakan 8 orang ni InsyaAllah boleh grad dengan baik dan jadilah penghubung kepada kami-kami kaunselor kat luar sana ni. Tenaga kaunselor sangat diperlukan sebenarnya. Dan kamu berlatih untuk diri sendiri. Ni saya cakap, berlatihlah untuk diri sendiri. Hari-hari kita pun sendiri ada masalah. Saya faham. Setiap daripada adik-adik pelajar ni, kamu semua ada masalah sendiri. Mungkin ada masalah family sendiri. Okey, apa pun letakkan pada diri kamu, ini adalah ujian yang mana nanti kamu nak keluar. Ujian yang perlu kamu hadapkan. Sebabnya Allah pilih ni, bukan semua orang layak jadi kaunselor ni. Jadi tahniahlah kepada 88 ni. Teruskan, saya cakap teruskan sehingga selesai. Buat betul-betul. Jumpa dengan Nita, nama dia? Afiq. Jumpa. Sampaikan salam saya dekat dia. Kan? Kenal lah dia KBSB kan. Boleh berkaitan Sungai Buloh.
pelajar kita. Okey, terima kasih Amira membawa kawan-kawan. Semoga Allah bagi kelapangan kepada semua adik-adik yang tengah belajar ni. Teruskanlah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta maaf. Okey. Lebih tu kurang minta maaf ya. Ya, kami juga. Kami pun kalau ada error. Okey. Assalamualaikum. Habis dah. Okey dah. Saya undur diri Ya, silakan. Saya pun nak undur diri. Dekat pukul 12 kan? Okey. Terima kasih Cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih, Puan. Assalamualaikum. Sama-sama.